Saya sebenarnya malas nak siram pokok, tapi terpaksa sebab kita dah tanam pokok kena siram. Jadi untuk memudahkan kerja saya nak try buat fertigasi yang automatik punya. Okay, first saya ada kontainer besar sini. Sebab saya nak letak air baja kat dalam ni, yang air yang ada zat, ada nutrisi. Kita perlukan satu si motor DC pump untuk 12 volt punya. Saya ada gunting. Saya ada pneumatic punya fitting ataupun push in punya fitting untuk saya punya hose. Saya ada hose kat sini. Ini saya pakai ni, ini tak silap saya 6mm punya, yang kecil, dan besar punya saya ada 8mm punya, ada dua. Saya ada dripper. Ini kalau kita tanam pokok, kaedah fertigasi kita akan guna benda ni. Kita akan ambil hose kita ni, cucuk dekat lubang dia sini, lubang dia sini, dan nanti air akan menitik dekat tanah kita. Ni kita cucuk kat tanah kita, dia akan menitik air. Dan last sekali saya ada timer. Tujuan dia untuk saya setkan berapa lama saya nak menyiram pokok ni. So itu saja, jom kita start. Okay, so mula-mula saya punya pump DC pump 12 volt tadi. Okay, itu tadi saya punya pump tadi kan, kat dia situ. Ni dia punya keluar air, dia punya hose ni. Ni pump tu pump, nampak kan, situ pump. Okay, keluar kat sini. Ini saya punya mini kebun saya. Okay, ini area hidroponik. Ini tak ada masalah air dah, dia memang automatik dah, dia punya sistem air dia sebab hidroponik. Sekarang saya ada tanaman yang saya letak guna polybag ni. Polybag dengan saya punya pasu-pasu ni, saya punya batu, saya punya kangkung. Itu semua kena manually siram. Jadi saya nak gunakan hose ni. Sistem yang saya nak buat fertigasi ni, dia akan setkan supaya air tu automatik siram pada masa yang saya nak. Mungkin dalam seminit dia akan pump air. Lepas tu tunggu dalam 6 jam ke 8 jam baru disiram air lagi. Plan saya daripada hose yang air ni, saya nak pecahkan dua. Satu pergi dekat area sini, dia akan siram air, siram pokok-pokok sini. Dan satu lagi dia akan pergi kat belah sini, dia akan siram pokok saya dalam polybag ni semua ni. Jadi saya akan gunakan pneumatic punya fitting. Saya suka sebab dia senang nak guna. Cocok-cocok je dan melekat, dan saya boleh adjust pada kemudian hari. Pneumatic fitting ataupun nama dia push in fitting. Dan ini dia 8mm punya, 8mm punya size hose. Saya nak guna ni adalah yang kecil sikit, 6mm. Jadi saya ada fitting yang untuk daripada 8 ke 6. Bukan 8 lah, saya silap 10. Silap, ini 10 bukannya 8, 10. Okay, 10 ke 6. Jadi saya cocok je sini. Okay, tengok ni, just cocok dalam, tekan. Dah ketat dah. Kalau tarik tak boleh keluar dah. Kalau saya nak cabut balik, saya just tekan je biru ni, tekan dan tarik, dia cabut. Nak pasang, cucuk je sampai dalam. So dia dah ketat dah. Dia dah tight dah, air tight. Bukan setakat air, udara pun, gas pun tak keluar dah. 6mm. Okay, dah convert situ daripada 10 ke 6. Saya silap tadi bukan 8 10 ke 6. Lepas tu saya akan guna lagi fitting satu lagi. Dia pecahkan dua pula. Dia macam main Lego, sambung-sambung, budak-budak pun boleh buat. Okay, dah macam ni, keluar dua tempat. Alright, okay, status sekarang daripada yang tadi tu, saya dah gabungkan dengan fitting untuk 3 keluar ni. Nampak ni, ada 3 ni kan, saya dah gabung kat sini. Dan saya ada sambung lagi, satu lagi. Mana lagi 3? 3 sini. 3 ini akan bagi dekat pokok pasu kangkung sebelah sini, yang banyak dah macam semak dah kangkung ni. Saya baru potong separuh semalam untuk saya makan malam. Jadi untuk dua-dua pasu besar ni, full ni semuanya kangkung. Jadi saya nak letak 3 sini, 3 sini. Bagi banyak sikit air dapat kan. 2 kat sini. Okey, tu plan saya. Mana ni dripper ni? Okey, dripper ni. Okey, simple cara je. Saya ambil saya punya dripper ni. Yang ini yang 6 punya, 6mm. Saya cucuk di dalam ni. Settle satu. Cucuk kat tanah dia. Okey, nampak? Settle satu. Saya perlu buat untuk semua ni dulu. Okey, patri jap. Okey, sekarang saya baru boleh test. Ayah, kalau macam
Oh ya, lalat masuk. So sekarang saya boleh test motor ni. 12 volt ni sama dengan saya punya sistem solar ni. Nanti saya akan guna sistem solar, tapi untuk testing ni saya guna direct daripada saya punya power pack. Okay, kita tengok. Okay, motor hidup, pump dia hidup. Kita tengok air tu keluar tak. Alright, nice, tengok tu. Air keluar. Okay, air dah keluar. Paling jauh ni pun air ada keluar tak? Yes, air keluar juga. So saya punya sistem ni semua saya nampak air keluar dengan jayanya, semuanya keluar air. Saya punya air sini keluar tak? Sini pun air keluar, situ cantik. Okey, sekarang saya nak skrukan lubang dia. Nak skru pula, nak tebuk lubang. Okey, nice. So saya punya pump dah ada dalam tu. Saya dah sambung wayar sini. Dan wayar ni terus pergi ke saya punya timer. Saya punya delay relay. Solar controller saya ni dia akan set supaya bila pukul 10.30 pagi dia akan buka semua air ni. Air untuk saya punya sistem hidroponik ni akan mengalir daripada tangki bawah tu, dia akan rotate pusing air kat semua ni. Ni untuk hidroponik. So untuk sistem fertigasi saya ni, saya nak on juga pada pukul 10.30 pagi. Bila 10.30 pagi dia akan on. Saya gunakan sumber tenaga untuk 10.30 pagi tu untuk powerkan saya punya liter timer ni dengan saya punya pump. So pukul 10.30 pagi dia akan terbuka. Contoh saya, kalau anda kata 10.30 pagi bukaan, dia akan menyala. Pop menyala, dia akan calculate sampai 5 saat. Nampak tu? 3, 2, 1, off. Pada masa tadi tu sebenarnya dia dah on saya punya sistem siraman tadi. Air daripada tanah tu dah keluar lah, sebab saya test banyak kali kan. So lepas habis 5 saat dia pump tu, dia akan tunggu selama 420 minit baru dia on lagi. Okay, settle saya punya sistem siram pokok ni. Sebelum saya bagi kesimpulan, tengok iklan ni kejap. Alright, video ini dibawakan khas oleh Shopee-Gram. Korang boleh buat website secara mudah dengan harga yang berpatutan. Website e-commerce sangat-sangat mudah, saya dah try, memang best. Okey, harga dia dalam 300 setengah setahun dan korang boleh dapatkan di shoppeegram.com. Okey, sistem saya punya automatic siram pokok ni kita boleh panggil sistem fertigasi. Di air yang ada nutrisi kita siram kat pokok kita. Sistem yang saya guna ni tidaklah optimum, sebabnya untuk projek kecil macam saya ni tak ada masalah. Tapi kalau nak yang serius punya, nak buat sistem fertigasi yang betul-betul siram betul-betul, dia punya tekanan dia stabil, itu kena pakai proper punya hose. Lepas tu pula kita akan cocok pakai kapilari punya tube kot, tak silap saya. Dan itu lebih proper lah, sebab macam saya punya, kalau kita tengok yang saya punya setting ni kan, nampak tu setting saya tu pakai hose yang macam ni je. Saya duk pakai tube 10mm, jadi tukar jadi 6mm. Jadi tak optimize, sebabnya dia punya tekanan air tu tak seragam. Saya terpaksa usahakan untuk kawal tekanan air tu supaya seimbang. Jadi agak leceh sikit. Kalau skala besar memang tak sesuai lah. Tapi kalau skala untuk DIY, projek simple-simple kat rumah kita, tak ada masalah. Lagipun benda ni pun saya guna apa yang saya ada kat rumah je. Saya tak sempat nak beli yang proper punya. Satu lagi, saya suka guna pakai fitting ni sebab saya boleh buka tutup suka hati saya. Saya boleh adjust pada hari kemudian. Sebab ni pun saya punya hobi DIY je. Hobi biasa je. Dan buat makan sendiri je, bukan untuk komersial. Mungkin saya nak alih-alihkan lagi. Jadi bila saya pakai fitting macam benda tu, macam ni, mana ni, macam ni, sesuai untuk projek saya, projek kecil. Untuk guna timer relay ni, relay delay sana tu, saya mungkin akan buat tutorial asing lah macam mana nak timing dia punya tu, sebab dia ada kompleks sikit. Saya rasa itu saja untuk video kali ni. Kalau korang nak try eksperimen ni ataupun nak tengok barang apa yang saya gunakan ni, saya akan letak list dalam saya punya video ni. Dekat description korang akan tengok ada list kat mana saya beli apa semua. Kalau nak buat projek lain yang guna equipment macam ni, boleh try. Itu sajalah. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Wan Syafiq. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.